Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kami dari Kelas 2 akan membentangkan projek kami, iaitu pelancar bola pemadam api. Ini adalah ahli kumpulan kami, iaitu Nurin Ashikin binti Razali, Nur Safa Fazlin Adina binti Jaafar, Muhammad Imtiaz bin Muhammad Nazri, saya sendiri Muhammad Zikri Hakim Muhammad Noh, dan ahli kumpulan saya yang terakhir ialah Muhammad Akmal bin Hazari. Latar belakang kajian. Kebakaran merupakan sesuatu bencana yang disebabkan oleh api atau pembakaran yang tidak terkawal. Kebakaran ini boleh berlaku secara sengaja ataupun tidak sengaja. Yang kedua, alat pemadam api kebakaran merupakan alat perlindungan aktif yang digunakan untuk memadamkan atau mengawal kebakaran kecil semasa kecemasan. Alat pemadam api kebakaran tidak digunakan memadamkan kebakaran yang besar seperti kebakaran yang telah mencapai siling, kebakaran yang mengakibatkan asap tebal, letupan dan tiada jalan keluar, atau kebakaran yang memerlukan kepakaran dari pihak bomba untuk mengatasinya. Yang keempat, berdasarkan kajian yang setiada, terdapat 6 jenis bahan yang digunakan sebagai alat pemadam api, iaitu air, buih AFFF, karbon dioksida, serbuk ABC, kabus air dan cecair kimia. Pernyataan masalah. Bagi mengelakkan kecederaan kepada orang awam semasa hendak memadamkan kebakaran menggunakan keadaan tradisional, iaitu menyimbah air menggunakan baldi dan baling kain basah permukaan benda terbakar. Walau bagaimanapun, cara-cara tradisional ini kurang efektif dan selamat kepada pengguna. Hal ini kerana pengguna tidak dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan semasa memadamkan kebakaran. Hanya beberapa pengguna sahaja yang menggunakan alat pemadam api sebagai medium untuk memadamkan kebakaran. Penggunaan alat mekanikal diperlukan untuk mengatasi masalah memadamkan kebakaran dengan lebih selamat. Terdapat beberapa objektif kajian yang dicapai melalui projek pembangunan ini. Yang pertama, mereka bentuk pelancar bola pemadam api. Yang kedua, mengenal pasti kelebihan dan kekurangan pelancar bola pemadam api. Dan yang ketiga, menilai kebolehfungsian pelancar bola pemadam api. Skop projek kami pula iaitu yang pertama, memastikan alat ini boleh memudahkan proses pemadaman semasa kebakaran berlaku di rumah. Yang kedua, memastikan alat ini boleh dikendalikan oleh orang awam dengan mudah. Dan yang ketiga, memastikan alat ini boleh membantu memadamkan api pada awal kebakaran. Slide ini menunjukkan rakaran untuk projek kami, iaitu pelancar bola pemadam api. Okey, seterusnya kita pergi ke bab 2, kajian literature. Okey, untuk pengenalan kajian literature ini ialah kita mengenai idea dan bentuk pelancar bola pemadam api itu dengan reka bentuk semasa dan teknik yang digunakan untuk kita lancarkan bola api itu. Jadi tujuan utama untuk kajian terdahulu ini adalah kita nak kumpulkan semua fakta-fakta dan maklumat yang yang berkaitan dengan pelancar ini untuk kita bangunkan teori dan bentuk yang berkaitan. Jadi umum mengetahui bahawa biasanya pemadam api ni digunakan secara meluaslah di negara kita, terutamanya oleh pihak bomba. Jadi tujuan terciptanya ada pemadam api ni kita nak menjamin keselamatan pengguna yang menggunakan, kerana pengguna jika bila guna benda tu, pelancar ni, pengguna berada dalam jarak yang selamatlah daripada kawasan kebakaran. Dan kita pun dapat kurangkanlah penggunaan tenaga orang awam. Jadi kita terus kepada sejarah apa itu pemadam api. Jadi pemadam api ni kita tahu dia wujud bermula daripada Alexandria dari sekitar 200 sebelum Masihi. Jadi penduduk setempat kat situ dia cipta alat pemadam api ni dengan kendalikan guna tangan lah. Dengan gunakan alat ini, individu pun boleh memadamkan api tanpa perlu bawa baldi. Jadi selepas kebakaran besar dekat London pada tahun 1666, alat pemadam api ni mula menggunakan mekanisme penyemburan. Jadi pemadam api ni menyemburlah air seperti pam basikal. Konsepnya macam itulah. Jadi pada tahun 1723, Ambrose Godfrey ni seorang ahli kimia Inggeris, dia patentkan alat pemadam api ni betul-betul yang berguna untuk simpan cecair pemadam api ni dalam serbuk mercury di dalam dia lah. Jadi seterusnya untuk Kapten George Manby,
menemukan alat pemadam api ni yang lebih ringan, model pertama pada tahun 1818. Jadi satu tube yang digunakan oleh pemadam api ni mempunyai kapasiti dalam 13.6 liter, dan dalam pemadam api ni ada kalium karbonat. Jadi seterusnya untuk pada tahun 1912, pengeluaran industri alat pemadam api ni menggunakan karbon tetrafluorida. Jadi bahan jenis ini dikatakan mampu untuk memadamkan api cair untuk barang elektrik lah atau bahan mudah terbakar. Jadi bila dah buat research bagai semua, jadi bahan ni tak bolehlah gunakan lagi sebab boleh bau maut, kerana baru tahulah ia beracun, dah bau maut lah. Untuk bila pemadam api ni digunakan di ruang-ruang yang kecil dan ruang-ruang yang terkurung gitu. Okey, seterusnya kita pergi kepada bola pemadam api lah. Okey, terjadinya satu kebakaran besar yang dahsyat di Royal Germantown Hotel di Pattaya, Thailand pada tahun 1997. Jadi Encik Panawatnan Kalmat ni diberi tugas untuk kita bangunkan satu cara yang mudah, pantas dan selamat untuk kita nak tahan api semasa membuat laluan keselamatan dari kebakaran. Jadi selepas buat kajian dan penyelidikan selama 3 tahun ni, Encik Panawatnan ni dia berjayalah buat satu konsep pemadam api yang bertindak sebagai overwatch di kawasan yang berisiko tinggi yang berlaku kebakaran. Jadi bola pemadam api ni yang diciptakan oleh Encik Panawatnan ni diberi nama sebagai Elite Fire Extinguisher Ball. Jadi kita pergi kepada reka bentuk pelancar bola pemadam api. Yang pertama adalah pelancar bola api cepat, yang kedua adalah pelancar bola yang boleh dikompres. Jika kita lihat, kedua-dua reka bentuk ni mempunyai macam reka bentuk yang sedikit sama, cuma ada berbeza untuk setiap dia punya muncung, pemegang dan sebagainya. Jadi untuk jenis-jenis alat pemadam api ni terbahagi kepada alat dan kaedah yang tersedia untuk memadamkan api kebakaran berdasarkan penemuan kajian terdahulu. Jadi dibahagikan kepada dua kaedah, iaitu kaedah tradisional dan kaedah moden. Jadi sebagai contoh, tuala basah dan baldi ni adalah kaedah tradisional, manakala alat pemadam api dan bola pemadam api ni adalah alternatif moden. Jadi seterusnya kita pergi kepada baldi pemadam api. Jadi penggunaan baldi ni, air perlulah dituangkan ke dalamnya supaya dapat digunakan untuk memadam kebakaran. Jadi penggunaan baldi dan air ni adalah digunakan mengikut situasi yang sesuai. Jadi tidak sesuailah untuk kebakaran barangan elektrik kerana air sifatnya sebagai konduktor. Terusnya kita pergi kepada selimut pemadam api. Dalam penggunaan selimut pemadam api ini, hendaklah dibasahkan dahulu sebelum digunakan. Jadi ia sesuai digunakan untuk memadamkan kebakaran yang berpunca daripada kebocoran gas dan minyak masak. Terusnya alat pemadam api. Dalam penggunaan alat pemadam api ini pula, muncung alat pemadam api ini tersebut hendaklah disasarkan kepada kawasan kebakaran. Jangan sasarkan kepada pengguna, sebab media yang selalu digunakan sebagai medium pemadam api ini adalah serbuk karbon dioksida dan air. Okay, untuk bola pemadam api pula terdapat dua kaedah, iaitu secara manual dan secara automatik lah. Bagi kaedah automatik, bola diletakkan di kawasan yang mudah terbakar. Jadi bila berlaku kebakaran di satu kawasan, bola pemadam api ini berfungsi untuk memadamkan kebakaran lah. Untuk kaedah manual pula, bola pemadam api ini diletakkan di tempat yang mudah dicapai, dan apabila berlaku kebakaran, bola tersebut dilontarkan ke kawasan kebakaran. Dan seterusnya adalah pasir. Secara ringkasnya, penggunaan pasir ni untuk memadamkan api telah digunakan sejak dahulu lagi kaedah ni. Jadi dikenali sebagai kaedah tradisional. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan dari segi metodologi kajian, iaitu bermula dengan flowchart.
Projek ni kami bangunkan berdasarkan Engineering Design Process iaitu EDP, di mana didahulukan dengan menentukan masalah, which is problem statement itu sendirilah. Jadi kami nyatakan di mana kesukaran dalam proses pemadaman kebakaran pada peringkat awal dengan cara yang mudah, selamat dan juga cepat. Kita terus kali dengan latar belakang kajian, di mana kaedah pemadaman api yang sedia ada hanyalah bergantung harap kepada fire extinguisher yang standard, yang biasa, yang perlu dicari apabila disimpan dalam rumah. Jadi benda tu makan masa lah kan. Seterusnya adalah keperluan, kerana kami membangunkan satu alat pelancar bola pemadam api itu sendiri yang bersaiz seperti busur silang iaitu crossbow dan menggunakan mekanisme yang sama seperti dalam itu. Untuk brainstorming solution, kami melakukan beberapa perbandingan dan bincangan terhadap beberapa jenis penyelesaian yang boleh dilakukan, di mana kami bandingkan dengan alat pemancar yang sedia ada. Cuma alat pemancar yang sedia ada tu terlalu overpower ataupun terlalu tidak sesuai lah dengan kapasiti yang untuk digunakan di rumah. Seterusnya adalah kami membangunkan prototype. Prototype dibincangkan oleh semua ahli dan setujui, dan itu yang kami dapat daripada hasil perbincangan di brainstorming lah. Untuk test solution, kami ada melakukan beberapa ujian. Hasil daripada prototype itu sendiri, kami lakukan beberapa ujian terhadap beberapa jenis medium lah, seperti kami menggunakan medium seperti bola yang sedia ada, seperti bola yang berbeza saiz lah, seperti bola tenis, bola pingpong, bola golf. Jadi dari situ kami dapat ukur bagaimana keupayaan dan kemampuan busur alat pelancar itu sendiri. Setelah kami buat ujian setiap satu itu, dan kami akan bandingkan adakah semua itu menepati apa yang kami nak dalam projek ini. Sekiranya ianya berjaya, kami akan terus ke communicate result, di mana kami akan mempersembahkanlah result ini kepada sektor penyiaran untuk memulakan produk. Sekiranya tidak, kami akan ulang kembali pada brainstorming solution, develop type dan juga test solution sehingga ia menepati apa yang kami inginkan. Baik, seterusnya untuk Gantt adalah Gantt seperti biasa yang kami bangunkan berdasarkan 14 minggu kami membincangkan tentang projek kami ini. Kesemuanya balance kecuali pada bahagian perbincangan analisis. Dari perbincangan ini kami, macam saya cakap tadi, kami melakukan beberapa jenis ujian. Jadi di situ makan masa yang agak lama sebelum kami dapat menyimpulkan adakah ia sesuai ataupun tidak. Okay, berikutnya adalah technical drawing, di mana kami di sini memaparkan 3 jenis gambaran, di mana ada preview 3D itu sendiri, isometri dan juga assembly. Jika dapat dilihat, terdapat perbezaan di antara preview 3D dan isometri, di mana di sini kami tunjukkan preview 3D dan isometri adalah gambaran awal semasa kami membangunkan, dan di sini terdapat beberapa ralat. Jika diperhatikan perbandingan isometri preview 3D dengan assembly di bahagian tengah dan juga exploded, kita dapat lihat ada perbezaan di antara kadar kepanjangan bahagian hadapan alat pemancar ni. Jadi apabila kami membangunkan di version SolidWorks, yang di mana assembly dan exploded ini dibangunkan oleh SolidWorks, di situ kita dapat lihat kami menggunakan exact value, manakala di preview 3D dan isometri hanyalah sebagai jangkaan dan juga gambaran sahaja. Baik, yang saya bagi bahagian saya adalah bahan projek itu sendiri, di mana kami menggunakan 3 bahan utama, iaitu plastik ABS, aluminium dan juga titanium. Mana plastik ABS ini kami khususkan untuk penggunaan di bahagian pemegang itu sendiri dan juga di bahagian picu. Kemudian untuk titanium kami khaskan untuk di bahagian pemegang yang untuk memegang tali itu sendiri, di mana bahagian hadapan itu. Dan untuk aluminium adalah bahagian yang selebihnya, di mana di antara konektor di bahagian tengah itu sendiri warna hitam, dan juga ruang untuk kita letak bola di dalam itu sendiri. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imtiaz bin Muhammad Nazri dan nombor kamera saya adalah DB200182, dan saya akan menerangkan bahagian fabrikasi. Baik, fabrikasi untuk projek ini ada 4 bahagian, iaitu fabrikasi bahagian pemegang. Fabrikasi untuk bahagian pemegang, ia menggunakan bahan plastik ABC, dan cara untuk menghasilkan bahagian tersebut adalah daripada sebuah bongkah plastik tersebut, dia akan menggunakan mesin milling, iaitu milling machine. Milling machine di mana ia akan memakan bahagian
bongkah tersebut secara mendata. Sebagai contoh, dia akan makan secara melurus begini, kemudian kita akan menukarkan sudut bahagian tersebut dan terus menjadikan seperti bahagian pemegang yang terdapat dalam gambar tersebut. Okay, baik, seterusnya adalah bahagian pemegang muzzle dia dan bahagian muzzle. Okay, untuk bahan tersebut kami menggunakan bahan aluminium kerana ia lebih mudah didapati, lebih murah dan lebih ringan. Kaedah untuk membuat bahagian penyambung muzzle dengan muzzle adalah menggunakan milling machine, juga lathe machine. Lathe machine di mana mesin lari. Ia akan meletakkan sebuah objek secara mendata, kemudian dia akan berpusing. Seperti contoh, ini adalah mata alat dan dia akan memusing dan akan makan sedikit demi sedikit sehingga mengikut spek yang kita mahukan. Dan begitu juga untuk milling machine, seperti mana bahagian sebelum ni, ia akan memakan bahan tersebut secara mendata dan kita boleh menukarkan sudut sedikit untuk mengikut spek yang telah ditetapkan. Baiklah, untuk bahagian fabrikasi yang terakhir adalah pemegang kabel, di mana pemegang kabel tu ia akan menyangkut kabel dan akan menarik bola pemadam api, kemudian ia akan melancar menolak ke depan dan ia akan menggunakan bahan titanium. Kenapa bahan titanium? Adalah ia disebabkan merupakan salah satu bahan yang menahan karat yang baik, dan walaupun ia agak sedikit mahal tetapi ia sangat berbaloi untuk digunakan. Baik, untuk kaedah menghasilkan pemegang kabel ini adalah kami akan menggunakan mesin milling dan juga mesin larik, di mana ia akan menggunakan kaedah yang sama, di mana ia akan memusing, objek tersebut akan memusing dan ia akan memakan sedikit demi sedikit sehingga ia menjadi tirus. Tak dulu tirus tetapi ia akan menjadi satu silinder kecil. Setelah menjadi silinder kecil, kemudian ia akan terus ke proses melarik, di mana ia akan makan sedikit demi sedikit dan ia akan membentuk secara segi empat tepat dan sedikit menghasilkan bentuk L di hujung, seperti mana di dalam rajah tersebut. Terima kasih. Okey, seterusnya kita akan ke bahagian jangkaan keputusan projek, di mana kami telah melakukan sedikit ujian untuk sedikit research, di mana kami telah menggunakan bola tenis, bola golf, bola yoga, bola pingpong, bola softball dan juga bola permainan, di mana kami telah menggunakan bahan-bahan tersebut dalam projek kami, di mana pecutan untuk bola tenis selaju 7.5 milisecond, seterusnya bola golf 6.34, bola yoga 5.67, bola pingpong 6.23, softball 6.53 dan bola permainan 8.79. Untuk hal laju pula, bola tenis kami telah merekod selaju 5.32, bola golf 5.2, bola yoga 4.93, bola pingpong 4.16, softball 4.63 dan bola permainan 5.63. Dan akhir sekali, untuk daya yang telah kami kira, bola tenis kami memperoleh sebanyak 0.434 Newton, bola golf 0.355 Newton, bola yoga 0.346 Newton, bola pingpong 0.017 Newton, bola softball 0.955 Newton dan akhir sekali bola permainan 0.433 Newton. Secara kesimpulannya, kajian yang kita jalankan ni dapat mereka bentuk pelancar bola pemadam api
Seterusnya mengenal pasti sendiri kelebihan dan kekurangan alat tersebut dan kemudian dapat menilai kebolehfungsian pelancar bola pemadam api. Projek yang kita bangunkan ni mampu selesaikan isu kebakaran yang terjadi di Malaysia. Dengan itu, alat ini mampu dibentuk dan dikomersialkan bagi penggunaan am secara keseluruhan oleh semua lapisan masyarakat, dan supaya alat keselamatan ni dijadikan alat keselamatan yang wajib ada di setiap rumah seperti alat pemadam api yang lain. Dengan itu, selesai sudah pembentangan kami dari kumpulan 2. Sekian, terima kasih.